pada malam ini kita akan berkongsi bersama-sama dalam beberapa perkara yang mana insya-Allah kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada apa yang berlaku di dalam bulan Rejab ini. Alhamdulillah, tadi imam pun membaca doa yang kita aminkan bersama-sama. Allahumma barik lana fima razaqtana. Betul ke tuan-tuan? Salah tu doa makan tu. Memang angguk aja lah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang sering kali imam baca tiap kali masuk saja malam 1 Rejab. Makna kita lazimkan bacaan ini. Nabi ajar pada kita, kata kunci pada doa ini supaya kita sungguh-sungguh nak melangkah masuk dalam bulan Ramadan. Buat persediaan, tahan lapar, tahan dahaga, buat amalan sunat banyak-banyak bermula daripada bulan Rejab. Nak buat apa sahaja, nak mulakan membaca Quran, bukan dah masuk Ramadan baru kita nak mula baca Quran, tapi bermula sekarang kita dah mula latih diri kita untuk kerap kali membaca Quran. Sebab itu ini ajaran dan disiplin yang cukup lengkap yang Nabi ajarkan kepada kita supaya kita tak kelang kabut bila menjelangnya masa, yang masa itu sangat padat dan sangat terhad, iaitu masa dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu bila masuk bulan Rejab, kali ini kita betul-betul nak buat satu persediaan. Ramadan yang lepas, Rejab dan Sya'ban yang lepas sudah pun berlalu. Sekarang kita nak masuk pada tahun yang baru 1441 Hijrah. Maka kita nak tunaikan kewajipan kita sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapat semangat dalam bulan Rejab ini, jom sama-sama kita tengok apa agak-agaknya yang menarik dalam bulan Rejab. Yang pertama, semua orang faham dan semua orang maklum yang berlaku dalam bulan Rejab ini lahirnya Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita. Yang kedua, hijrahnya baginda Nabi SAW ke kota Habasyah. Hijrah yang pertama. Kemudian yang ketiga, berlakunya perang Tabuk, satu lokasi perang yang sangat jauh daripada Madinah Al-Munawwarah. Sebelum berlakunya perang Tabuk ataupun sebelum diarahkan oleh Nabi untuk pergi ke perang Tabuk, Tabuk ni dia duduk dekat kawasan Jordan dah. Maksudnya dah masuk dalam kawasan Syam, paling jauh. Maknanya Saudi tu, hari ni kita kata Arab Saudi nak pergi ke Syam, nak pergi ke Jordan, kalau naik kapal terbang tu 2 jam. Kalau naik bas saya pernah pergi 8 ke 9 jam. Jauh. Bayangkan pada ketika itu dalam perang Tabuk, Allah Ta'ala uji. Sebelum Nabi kata esok kita nak pergi perang Tabuk, seminggu tu kering kontang kemarau. Pokok tak nak tumbuh, buah tak nak keluar, kambing, kerbau, unta, lembu semua kurus. Hujan tak turun berminggu-minggu. Bila sampai saja seruan nak pergi perang Tabuk, Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi di ujian ni, sama ada nak jaga harta tanaman ni tadi ataupun nak ikut arahan Nabi pergi perang. Ni perang Tabuk. Banyak sejarahnya kita boleh ambil. Ni saya sebut sikit-sikit, saya bagi bunga-bunga aja. Supaya esok kita boleh ulang kaji sama-sama. Yang keempat, pembebasan Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebab itu hari ini bagaimana orang barat menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai tempat yang suci juga bagi mereka, dan mereka buat segala macam agar Baitul Maqdis ini terus dipegang dan terus dijajah oleh mereka. Betul, kalau siapa yang pernah pergi ke Baitul Maqdis, saya pun ada alhamdulillah sedikit pengalaman sampai ke sana. Bila kita masuk, kita tengok beberapa tempat dan lokasi, sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan antara yang paling istimewa bila kita sampai Baitul Maqdis itu, kita nampak bagaimana kesiannya orang Islam di sana hidup dalam terpenjara. Kalau tuan-tuan tengok tembok yang memisahkan antara kawasan orang Islam dengan kawasan Israel itu, tembok ini 8 meter tinggi. 8 meter tinggi. Kalau kita pergi ke Jerman, ke Berlin di Jerman, ada satu tembok yang memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat satu ketika dahulu. Tembok itu 4 meter saja. Ini tembok yang dia buat oleh
pemikiran ataupun orang kata semangat komunis di zaman Jerman satu ketika dahulu. Tapi bagaimana dahsyatnya Zionis, dia buat 8 meter tinggi, memenjarakan dan mengepung orang-orang Islam yang duduk dalam kawasan mereka. Sampai itu kita kesian tengok orang Palestin, kita kesian tengok anak-anak Palestin, tanah mereka dirampas. Sebab itu kita kena doa banyak-banyak. Sebab itu kita kena doa banyak-banyak agar Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada umat Islam, terutamanya di Al-Aqsa, iaitu di Baitul Maqdis di Palestin.